Senator Amerika Syarikat di Kongres serang CEO TikTok. Lelaki penggal kepala bapa tayang dalam YouTube. Wanita minta cerai kerana suami malas mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akilah dalam Netstep Global. 7 berita dunia paling trending pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Ketua Eksekutif TikTok, Chew Shou-zi, sekali lagi menjadi tumpuan dalam Kongres Amerika Syarikat mengenai keselamatan kanak-kanak di media sosial. Beliau yang muncul kedua kalinya dalam setahun di Kongres Amerika Syarikat itu dihujani soalan tentang pemilikan China oleh TikTok, dakwaan pengurangan topik politik, malah kewarganegaraannya turut dipersoalkan. TikTok yang dimiliki syarikat ByteDance dari Beijing dikritik dalam konteks persaingan dengan China yang mempengaruhi politik Amerika Syarikat. Chew ditekan oleh Senator Ted Cruz tentang hubungan TikTok dengan China dengan mendakwa Douyin iaitu TikTok versi China menyajikan bahan positif di China tetapi negatif di Amerika. Chew menafikan dakwaan tersebut tetapi Cruz mengatakan kajian menunjukkan konten politik sensitif kurang popular di TikTok berbanding Instagram milik Meta. Senator Tom Cotton turut menekan Chew tentang insiden Tiananmen Square dan pendirian Amerika Syarikat mengenai genosid terhadap Uyghur, namun Chew enggan memberikan komen sambil menegaskan beliau adalah warga negara Singapura serta menafikan kaitan dengan Parti Komunis China. Senator John Cornyn juga bertanya sama ada TikTok berkongsi data dengan kerajaan China dan dinafikan oleh Chew. Dua kaki tangan pertubuhan bukan kerajaan NGO di Nigeria melaporkan 12 pembalak terbunuh di timur laut negeri Borno berhampiran sempadan dengan Cameroon apabila kenderaan dinaiki mereka merempuh periuk api di kawasan pejuang Boko Haram aktif. Menurut NGO berkenaan, pembalak itu sedang dalam perjalanan ke hutan berhampiran untuk mengutip kayu api apabila truk yang membawa mereka hilang kawalan ketika melalui kawasan periuk api itu disyaki ditanam oleh pejuang Boko Haram di lebuh raya di luar Kampung Pulka. Dikatakan timur laut Nigeria masih berada dalam pemberontakan selama lebih sedekad di mana pejuang masih menyasarkan kawasan luar bandar walaupun selepas mereka ditolak dari tanah besar yang dikuasai pada kemuncak konflik. Menurut laporan lain, keadaan 7 pembalak itu cedera dengan 3 daripada mereka sangat kritikal dan sudah dipindahkan ke Maiduguri untuk rawatan lanjut. Pagi tadi, sebuah jet pejuang F-16 milik tentera Amerika Syarikat terhempas di Laut Barat, Korea Selatan. Bagaimanapun, tentera Amerika Syarikat memaklumkan juruterbang pesawat itu selamat. Jet pejuang tersebut dikenali sebagai F-16 Fighting Falcon yang ditugaskan kepada sayap pejuang ke-8 mengalami kecemasan ketika dalam penerbangan di Laut Barat dan terhempas kira-kira pukul 8.41 pagi waktu tempatan. Tentera Amerika Syarikat dalam kenyataannya melaporkan juruterbang pesawat itu berjaya keluar dan ditemukan sekitar pukul 9.30 pagi dan dia dalam keadaan sedar dan dibawa ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Kini tentera Amerika Syarikat akan mengalihkan tumpuan kepada mencari dan mendapatkan semula bangkai pesawat terhempas itu. Jelas kenyataan itu, maklumat mengenai punca kecemasan ketika penerbangan tidak akan didedahkan sehingga siasatan selesai. Seorang lelaki ditahan tanpa jaminan oleh sebuah mahkamah di Pennsylvania atas dakwaan membunuh bapanya sebelum menunjukkan kepala dipenggal itu dalam video YouTube. Semalam, Justin Mon, 32 tahun dari perbandaran Middletown didakwa dengan pembunuhan tahap pertama
penderaan mayat dan memiliki instrumen jenayah di Mahkamah Bucks County. Pendakwa raya berkata ketika kejadian, polis ke rumah keluarga tertuduh di perbandaran Middletown selepas menerima panggilan daripada Ibu Mon. Katanya mereka menemukan bapa Mon, Michael, 68 tahun, dalam keadaan dipenggal kepalanya di dalam bilik mandi. Polis turut mendapati darah berlumuran di tempat kejadian, manakala pisau dan parang turut didapati di dalam tak mandi. Populariti pilihan calon Presiden Indonesia Prabowo Subianto mendapati sokongan terhadapnya merosot. Menjelang pemilihan Presiden pada 14 Februari ini, beliau kini berada pada purata 47% daripada anggaran antara 42 hingga 52% dalam kajian pendapat terkini. Bertajuk Siapa Presiden Indonesia Seterusnya, graf dalam artikel asal menunjukkan Prabowo mendahului tinjauan dengan purata 50%. Beliau diikuti calon saingan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan masing-masing dengan purata 23 dan 21%. Artikel itu pada mulanya dikemas kini pada 26 Januari untuk menunjukkan Prabowo masih mendahului pendapat umum dengan 47%, disusuli Ganjar dan Anies masing-masing 24%. Seorang wanita di Turkiye memfailkan saman terhadap suaminya kerana jarang mandi, berbau peluh dan hanya memberus gigi sekali atau 2 kali seminggu. Wanita yang hanya dikenali sebagai AY itu turut menfailkan penceraian terhadap suaminya CY dengan memetik alasan kebersihan diri sebagai sebab utama. Semasa perbicaraan kes di Mahkamah Keluarga ke-19 di Ankara, peguam plaintif memaklumkan bahawa defendant sering memakai pakaian sama dalam tempoh 5 hari berturut-turut. Beberapa saksi dipanggil untuk mengesahkan dakwaan termasuk kenalan pasangan itu dan beberapa rakan sekerja CY. Mereka mengesahkan bahawa CY mempunyai tahap kebersihan diri yang lemah. Menurut keterangan saksi, CY hanya mandi sekali dalam tempoh 7 hingga 10 hari dan nafasnya berbau busuk disebabkan hanya memberus gigi sekali atau 2 kali dalam seminggu. Neymar dilaporkan mahu ujian DNA dilakukan selepas seorang wanita mendakwa sedang mengandungkan anaknya. Media Brazil sebelum ini melaporkan Neymar mempunyai hubungan sulit dengan seorang model dan pempengaruh Amanda Kimberly ketika masih bersama bekas pasangannya Bruna Biancardi. Kimberly kini dilaporkan hamil 4 bulan dan berita kehamilan model Brazil itu di luar jangkaan Neymar. Neymar bagaimanapun bersedia menerima anak ketiganya tetapi mahu ujian DNA dijalankan sebaik Kimberly melahirkan bayi berkenaan. Neymar baru sahaja menyambut anak keduanya, Mavi, pada Oktober tetapi berpisah dengan Biancardi sebulan kemudian. Sekian sahaja Netstep Global pada hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita dunia paling trending hanya di Netstep Global. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.